Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh, fakudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Fakudratun, maka kudrat, bimumkinin, dengan mungkin, ta'allaqat, bertakluk ia. Bila tanahi ma bihim ta'allaqat. Fakudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Ma bihi dengan ma tadi, ta'allaqat ini kudrat. Jadi mungkin yang bertakluk oleh kudrat bersepakai dengan ketiadaan kesudahan. Jadi muta'allaq kudrat tidak habis kepada had. Fakudratun bimumkinin ta'allaqat. Bila kata bimumkinin ni bukan yang wajib, bukan mustahil akli. Hak mustahil dia tak bertakluk, hak haruh dia tak bertakluk. Tapi haruh mustahil ni haruh mustahil akli. Adapun ada tak kudrat itu tak, dia bertakluk dengan mungkin. Jadi dengan mungkin maknanya tidak bertakluk dengan yang mustahil. Tapi mustahil akli. Dan tidak bertakluk dengan yang wajib akli. Ada wajib adat, mustahil adat kudrat bertakluk. Kudrat bertakluk. Sebab mustahil adat, wajib adat harus akli, harus akal. Adat kita wajib, adat kita mustahil, akal kita harus. Jadi kudrat dengan mungkin ni, apa maksud bimungkin? La biwajib wala bimustahil al-aqliyain. Ta'allaqat, bertakluk yang kudrat. Bertakluk ni bila tanahi, tidak ada kesudahan barang. Ini mungkin yang dengan barang itu ta'allaqat, yang bertakluk ia kudrat. Yang ni mungkin yang bertakluk oleh kudrat. Al-mumkin allazi ta'allaqat al-qudrah mutalabbisun bi adami tanahi, bersepakai dengan ketiadaan kesudahan dengan muta'allaqat kudrat. Jadi muta'allaq kudrat tu ada yang tidak ada kesudahan. Contohnya apa dah? Naimul jinan, nikmat syurga. Nikmat syurga ni tak ada kesudahan. Tak apa, kita hurai tu, kita tak payah satu kan. Kita hurai tu, yang kita tak hurai dah tu. Huraian ni pun panjang juga. Tak apa, kita pelepah je. Ta'allaqat al-qudrah. Nak atas tu. Okey, atas tu tak baca. Mutakallimun summa sifatu zati. Ada baca mutakallimun dengan sukun ta kana wazan. Mutakallimun summa sifatu zati, boleh ya. Mutakallimun summa sifatu zati. Apa mutakallimun? Yani haitsu wajaba lahul kalam bahwa mutakallim. Apabila dia tu ada kalam, maka bahwa mutakallim. Apa maksud? Bersifatlah dia tadi ini ada dan lekatlah kalam itu di dia. Summa ni li istiqna dengan mana waw. Summa sifatu zat, sifat zat, habislah.
Habislah maknawiyah. Summa sifatu zat laisa bi ghairi. Aslinya laisa bi ghairin. Laisa bi ghairi au bi aini zati. Sifat zat ni bukanlah lain. Bi ghair ai bi ghairi zat. Sifat zat bukan lain pada zat. Au bi aini zat, ataupun ain zat pun bukan ai. Au laisat bi aini zat, bukanlah ia sifat zat ain zat. Au ni ditanwi'il khilaf. Han yang dipanggil lam hiya huwa wala hiya ghairuhu. La hiya, tidaklah ia sifat zat ni huwa, diri zat. Jadi min haisul mafhum, daripada sekira-kira mafhum. Mafhum zat lain, mafhum sifat lain. Tapi la hiya ghairuhu, tidaklah ia sifat tadi lain pada zat. Ai min haisul wujud wal masadah, daripada sudut ada dan masadah. Allah tu kudrat ada sedia kala, Allah ada sedia kala. Ada Allah tidak mula, ada kudrat tak ada mula. Jadi soalan kudrat tu Allah tu kudrat, mudah cakap. Tapi kalau bincang, Allah tu lain, sifat tu lain. Tapi hakikatnya macam tu lah. La hiya huwa min haisul mafhum, la hiya ghairuhu min haisul wujud wal masadah. Masadah hakikatnya Allah tu lah bersifat dengan kudrat. Kudrat tu ada di Allah. Ada Allah ada kudrat. Ada Allah tak ada mula, kudrat ada tak ada mula. Nah itu. Dan kaedah dia, la huwa, tidaklah zat itu zat. La hiya huwa, tidaklah sifat itu sifat. La huwa hiya, tidaklah zat itu sifat. La hiya huwa, tidaklah sifat itu zat. La huwa ghairuha, tidaklah zat itu lain daripada sifat. La hiya ghairuhu, tidak pula sifat tadi lain daripada zat. Tapi apa pun senang. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Tidaklah sifat itu diri zat dan tidaklah lain pada zat. Jadi sifat bukan zat dari sudut mafhum. Sebab mafhum kefahaman terhadap zat lain, kefahaman terhadap sifat lain. Tapi sifat kudrat tu yang duduk dekat Allah, Allah ada sifat kudrat. Dua tu berbeza kah? Masadak dia tak berbeza. Itu masadak. Masadak ni macam kita kata Zaidun qaimun. Zaid tu berdiri. Zaid tu qaimun. Zaid tu qaimun tu mana? Zaid berdiri ia. Yang qaim macam mana Zaid? Tapi mafhum Zaid az-zat al-musyakhkhas. Zat yang tertentu. Individu tertentu. Qaim pula mafhum qiyam lain. Tapi hakikatnya Zaidun qaimun. Zaid tu berdiri, mana qaim itulah Zaid. Zaid itulah qaim. Dia panggil dia panggil ikhtilaful mafhum ma ittihadil mawasalah. Mafhum lain-lain tapi mawasalah satu. Itu syarat mubtada khabar. Ya, tu faham je no? Okey. Kita baca yang dia. Hak bawah pun tak baca dah, hak baca dah tadi. Okey, yang berkata-kata. Ini yang bersifat dengan perkata. Yang berperkata. Boleh gitu. Itu baru maknawiyah. Bermula. Bila dia kata summa tu, dia terima dengan bermula. Makna summa tu dia panggil li istiqna. Mula balik, bukan atah. Bermula segala sifat zat Allah itu bukanlah yang lain daripada zat atau ain diri zat. Sebab mafhum sifat lain, mafhum zat lain. Tapi wujud dan mawasadah hak itulah. Fakudratun bimumkinin ta'allaqat. Ni pun dah baca dah. Okey. Maka sifat kudrat itu bertakluk ia dengan segala mungkin. Nampak? Kita lari. Cuba, okey. Kalau kudrat mana berkuasa, maka sifat berkuasa itu bertakluk ia dengan segala mungkin. Bertakluk tu apa? Bertakluk tu apa dah?
Kalau orang terima berkuasa lah. Maka berkuasa itu bertakluk ia. Bertakluk tu nak terima apa? Kalau kita mengaji, kalau pada gini, maka sifat berkuasa itu bertakluk ia ni, berkuasa ia. Berkuasa dengan segala mungkin. Ini berkuasa ni membuat. Itu senang. Tapi kita kadang lari. Maka sifat kudrat bertakluk. Bertakluk Arab, kudrat Arab. Cuba terjemah Melayu. Maka berkuasa itu, berkuasa ia. Berkuasa tu berkuasa mungkin. Atau dia tak mahu berkuasa. Maka berkuasa itu mencipta. Mencipta tu bukan berkuasa kah? Mencipta tu berkuasa. Jangan kita lari. Banyak orang dia lari, dia tak mahu terima apa ni. Dia kata apa? Tuhan ada sifat ilmu. Dia buat Arab, dia tersenang. Orang tak boleh nak tirok apa. Tuhan ada besar. Kita kalau tak erti jangan majak. Jangan majak tak erti, dia tipu pula. Okey. Wa wahdatan aujib laha wa misluzi iradatun wal ilmu lakin ammazi. Kalau tak boleh baca tu ada silap. Dia kalau tak boleh baca ni sama ada baris silap ataupun ada jatuh. Iradatun wal ilmu lakin ammazi wa wahdatan aujib lil kudrah wahdatan, wajibkan olehmu bagi kudrat itu satu. Jadi wahdatan tu maf'ul bagi aujib. Aujib tu apa dia? Amil dia. Ini aujib, wajibkan olehmu lil kudrah bagi kudrat, wahdatan akan esa, akan sah. Dia ni kudrat ni wahidah wal maqdur wahid. Kudrat ni dia satu. Kudrat tu wahidah, maqdur tu maqdur tu banyak. Hak dia buat je lah. Wa wahdatan aujib. Aujib lil kudrah wahdah. Jadi kudrat wahidah, maqdur ghair wahid. Aujib laha lil kudrah. Wa mislu zi wa mislu kudrah. Bil wahdah iradatun. Iradat macam tu juga. Iradat pun dia kena satu. Iradat satu. Muradat banyak. Tapi ada ulama dia suruh kembali wa misluzin, seumpama kudrat ni bukan pada wahdatan saja. Iaitulah ta'allaq bimumkinin ta'allaqat. Satu. Kemudian ada tanahi. Tidak ada tanahi, muta'allaq tidak ada tanahi. Ya. Dia bila kudrat buat nikmat syurga, iradat nak jugalah. Kalau Tuhan duk buat nikmat syurga tak berhenti-berhenti, iradat macam tu jugalah. Ada yang pergi bagi macam tu. Yang kedua, ijab wahdah. Jadi kalau kita tengok pakudratun bimumkinin ta'allaqat. Okey, pertama bimumkinin ta'allaqat pada pihak takluk. Yang kedua, bila tanahi bi ta'allaqat. Yang kedua, bila tanahi. Yang ketiga, wahdatan. Jadi wa misludi, dan seumpama ini kudrah. Yakni bil umur as-salasah, pada perkara yang tiga. Mana? Ta'alluquha bi kulli mumkin wa adamu tanahi muta'allaqatiha dan wa ijabul wahda. Mengatakan esa. Dia kalau nak bohong boleh je. Kalau tak mau fikir panjang. Wa mislu kudrah ai bil wahdah pada satu. Boleh je. Jadi tak kena duk fikir panjang. Orang tak kena nak tanya. Tapi dia kena bagi tiga tu yang betul yang. Tiga-tiga sekali. Gitu. Kalau kita terima kudrat berkuasa, satu kah? Kudrat tu satu kah?
Berkuasa bukan satu, berkuasa Tuhan banyak. Kalau ilmu, mengetahui Tuhan itu satu kah? Yang satu pengetahuan. Kalau kita kata Tuhan mengetahui satu ya, kita telah membataskan ilmu dia. Kalau kita telah mendengar Tuhan satu, kita telah membataskan pendengarannya. Kalau kita kata melihat Allah satu, kita telah membataskan. Yang satu tu pelihat, melihat tu banyak. Yang satu tu pendengar, mendengar tu banyak. Itu terjemah macam tu senang. Wal ilmu ini atas kepada iradat dan ilmu. Lakin amma, tetapi umum. Walakin amma zi, umum ia ilmu, zi ai dengan ini. Apa zi? Dengan mungkin. Amma zi an al mumkinat. Ada boleh. Atun amma zi. Amma umum ia ilmu, zi akan ini mumkinat. Sebab apa? Sebab ilmu ni dia bertakluk dengan mungkin dan bertakluk dengan wajib, bertakluk dengan mustahil. Itu makna lakin ammazi. Umum ia akan ini mungkin. Apa dia? Umum daripada mungkin. Mungkin ni jaizat saja. Al-wajibat wal mustahilat. Tu kena reti tu. Ana nak mohon cepat-cepat boleh. Dan ilmu tu umum ia. Habis. Senang ya. Tapi kita kena amanah. Baca kitab ni kena amanah. Ilmu tu umum sikit daripada kudrat iradat. Sebab kudrat iradat tak betul dengan wajib dan mustahil. Tapi ilmu selain pada mungkin, dia bertakluk dengan yang wajib dan mustahilat. Okey. Nak tengok ini pula. Dan akan keesaan bagi kudrat wajiblah diiktikadkan. Dan wajib baginya bagi kudrat esa. Cuba terima. Dan keesaan bagi berkuasa. No? Kudrat tu cuba tanya. Kudrat mana apa? Berkuasa. Berkuasa tu esa kah? Satu kah berkuasa? Berkuasa satu. Jenuh. Tapi berkata satu juga jenuh. Berkata satu. Tu. Berkata-kata satu. Yang satu tu perkata, bukan berkata. Tambah berkata-kata. Yang pelik berkata-kata tu satu. Ada. Kalau macam tu pelik lah. Dan akan keesaan bagi kudrat wajiblah diiktikadkan. Dia bukan terjemah betul-betul ni, dia bagi terjemah mafhum. Dia bukan membantu maknanya. Dan seumpama ini kudrat, sifat iradat dan ilmu. Akan tetapi ilmu itu melengkapi umum ia. Melengkapi apa? Melengkapi bagi yang wajib dan mustahil. Macam tadi. Jangan lupa yang ana hurai tu. Ni cuma kita baca apa pakai ada kitab ni, kita baca lah kitab ni. Kita ikut nak terjemah sendiri lah. Kalau terjemah sendiri lain pula. Wa amma aidan wajiban wal mumtani wa mislu zam kalamuhum fal nattabi. Wa amma dan umum ia ilmu. Jadi lakin ni gini. Wal ilmu amma zi. Umum ia akan ini akan mungkin. Okey, no? Wal ilmu amma umum ia akan ini akan mungkin. Okey, tekak tu. Wa amma dan umum ia ilmu aidan tulis kama amma al mungkin wajiban. Faham? Umum ia akan yang wajib wal mumtani dan mustahil. Mumtani dan mustahil.
Jadi ilmu ni selain dia bertakluk dengan mungkin, amma aidan umum juga takluk dia dengan wajib dan mumtani'. Sebab tu dia kena faham takluk. Kita tak faham takluk, tak faham. Takluk ni berma je lah. Umum takluk ni apa dia? Okey. Umum takluk mana? Umum tahu dah. Umum kudrat dia. Wa mislu za. Dan seumpama ini. Tulis. Mislu ilmihi ta'ala. Seumpama ilmu Allah, kalam Allah macam tu juga. Apa kalam Allah? Ini pil ahkam as-salasah. Wa mislu za ay wa mis ilmu kalamu. Kalam Allah. Kalam Allah, kalam hak mana? Berkata-kata lah. Kalau kata wa misluhu, seumpama tiga, umpama tiga. Bimumkinin ta'alakat. Bila tanah imabi ta'alakat. Itu tanjizi hadis. Kan? Tiga juga tu, tiga. Pertama, bimumkinin ta'alakat. Bimumkinin ta'alakat. Tanjizi apa? Tak faham. Kalau kalam ni, bimumkinin ta'alakat. Apa dia? Tanjizi hadis. Bila tanah imabi ta'alakat. Tanjizi qadim. Kemudian wahdatan. Jadi makna pertamanya umumul mumkin ta'allaq bil mumkin. Tiga tu. Masalah ta'alluqah bi kulli mumkin. Okey, satu. Ada mutanahi muta'allaqat dan tidak kesan muta'allaqat dia dan ijab wahdah. Cuma muta'allaqat tanjizi qadim kalam ni tak syarat kena ada manhi dan ma'mur. Situ ada huraian pula lah. Bab kalam ni dia kena kemas tu. Dan ijab wahdah. Okey, kalau kita terima berkata-kata satu lah. Berkata-kata banyak. Yang satu tu perkata. Jadi wa mislu kalamu. Apa makna kalamu? Bab tu ulama buat apa? Ulama dobek kalamu. Ai kalamu an-nafsi. Bila kata kalam nafsi, tak ada apa. Bukan kalam nafsi. Kalam nafsi. Kalam nafsi satu lah. Perkata. Ulama akan taksis itu. Kalamu ai an-nafsi. Kenapa dia buh nafsi? Kalau kalam berkata-kata, tak buh dah nafsi. Tak, kalam nafsi itu memang satu. Tu. Yang banyak tu lafzi. Fal nattabi, maka hendaklah kita ikut. Ai iza alimna zalika fal nattabi. Apa maksud? Bila bab kalam ni dia payah. Ini isyarat kepada wumud al-masalah. Isyaratun ila wumudi al-masalah. Ini isyarat kepada rumit masalah kalam ni. Jadi kalau hampa tak tahu pening kepala, fal nattabi, ikut sudah. Dia sendiri berhabaq lah kalam ni. Jadi apa maksud kata ulama? Falaisa lana fi hadzal maqam. Tidak ada bagi kita pada maqam ini illa ittiba'al qaum, melainkan ikut kaum. Ikut ulama sudah. Kita tengok nak terima apa. Wa amma aidan, dan melengkapi pula. Ini juga ta'alluq ilmu itu akan yang wajib dan mustahil, dan seumpama ilmunya sifat kalamnya. Apa maksud seumpama? Satu. Maka hendaklah kita turut akan dia ikut siapa? Akan dia akan siapa? Tak ada dia sini. Maka hendaklah kita ikut itu je. Dia siapa? Ini hendaklah kita ikut al ulama akan ulama. Itu saya. Kena takdir maf'ul. Tak payah dia. Kalau dia nak kami domain kat mana? Ikut kalam. Kalam mana boleh ikut? Wa kullu mawjudin anit lisam'i bih kadzal basar idrakuhu in kilabi. Dan tiap-tiap yang mawjud anit lisam'i, dan setiap yang mawjud anit dengan mana aliq tak taklukkan. Anit dengan mana aliq. Dan bagi setiap yang mawjud
taklukkan lisam'i bagi sama bihi bikulli mawjud. Apa maksud? Alik lisam'i kulla mawjud. Taklukkanlah sama itu dengan setiap mawjud. Ni fi'il amal daripada inatah. Inatah dengan mana at-ta'liq. Apa maksud? Sama itu bertakluk dengan mawjud. Kazal basar, begitu juga basaru. Kaza mislu sama. Fi ta'alluqihi bi kulli mawjud al-basar. Kaza mislu as-sam'i fi ta'alluqihi bi kulli mawjud al-basar. Tu dia. Idrakuhu wa kaza idrakuhu. Semua dia hazah belakang. Idraku wa kaza idraku idrakullah. In qila bi in jarayna 'ala al-qaul bihi. Jika kita berlaku di atas qaul bihi bi subuti al-idrak. Payah ni sini ni. Matan tu kata payah. Baca syarah tak apa, Arab tak apa. Di sini ada idrak ni, anda kata tak ada idrak ni, ada idrak. Tapi kalau kita tak reti, kazal basar idrak, mendapatnya basar. Mendapatnya basar pula. Jadi kaza al basar wa kaza idraku. Ini idrakilah in kila, jika dikatakan bihi bisubuti idrak. Kalau kita kata ada sifat idrak, idrak juga takluk dengan mawjud. Itu maksud dia. Idrak juga bertakluk dengan mawjud. Pendapat. Malmusat, mashmumat, semua tu orang panggil apa? Sifat makni. Pedah, panah, merah, kerah. Tu hak idrak. Takwin ni tak ada. Takwin. Idrak. Itu kalau kita kata idrak juga macam tu juga. Jadi maknanya idrak ni dia lebih kepada, kalau kita isbat dia lebih kepada inkishah. Inkishah sama bahasa inkishah juga. Maujudat saja. Nak idrak apa benda tak ada. Benda mungkin saja. Maknanya dia masuk dalam inkishah. Kalau kita pun dia masuk dalam geng inkishah juga. Sebab dia sebut sama bahasa kaza idraku. Dia sebab tu yang mana kata masin tu dapat di sifat idrak dia. Dapat masin ini, nyata masin tu di idrak. Tak macam anda kata tadi. Kita nak kata mutlak boleh. Bagi anda suka mutlak. Sama bahasa pun dia bukan nanti, dia sentiasa Tuhan duduk dengar. Jadi kalau sama bahasa mutlak kan mukayat. Kitab mana dah? Ada kitab. Tak apa, kalau ada abang mai. Tu murid. Ada sebut mukayat. Dia kalau ada mukayat tu nisbah kita. Nisbah bila? Tengok takluk pula. Kalau tanjizi hadis, kalau nisbah tanjizi hadis, mukayat. Nisbah tanjizi qadim mutlak. Boleh tahu itu? Boleh tak? Kalau tanjizi hadis, tanjizi qadim, Tuhan duk dengar tak? Dengar. Tanjizi hadis itu mutlak mukayat. Itu mutlak kan mukayat. Tak apa kita bincang saja. Tu kalau ada. Jadi idrak macam tu juga. Cuma idrak ni kalau nisbah tanjiz qadim, tanjiz qadim dia tak ada lah. Kan? Tak ada lah itu. Tapi iktibar pula makna bukan nanti dia nanti tanjiz hadis. Sebab tu kalau dia lebih nampak bila tak ada takluk. Mudrakat ni dia bukan ada pada azali. Tapi Tuhan dapat, kalau sifat dia boleh kita kata idrak. Mudrakat tak? Mudrakat tak? Tanjiz qadim juga. Nampak tak? Apa nampak ni? Apa nampak bincang ni bagus ya? Dia kalau ni mudrakat juga kan? Tak. Sifat Tuhan ma'ani kan? Ma'ani dah. Kalau ma'ani dah mudrakat. Makna Tuhan idrak tu tanjiz qadim. Kalau tanjiz qadim mutlak. Jadi mutlak.
Kalau orang kata ada mukayyab, tak ada masalah, tak ada masalah. Kalau ada mukayyab, tak ada masalah. Itu iktibar dan jadi hadis. Kalau dia kata mutlak, iktibar dan jadi qadi. Boleh? Kalau ada nak tentang tak apa ni. Ni siapa nak lawan boleh ni masa ni. Kita duk bincang ni. Saya ini apa? Ha? Sebab takluk hijrah tu kan. Ha. Dia mendapat mendapat tiga kan. Ha. Mau rasa Ada bukan 3 tu saja. macam lagi. Makna kita pun maujudat lah. Dia sifat mana? Mazuqat, masymumat. Ha tu. Ha 5, dia 5. Maknanya 5 lah. Ha, Sama kita dengan- pukul umum maujudat atau mudrakat yang didapat. Maujudat lah. Jadi apa yang didapat tu semua apa yang didapat semua takluk pada sifat hijrah. Gitu kan? Ha. Jadi kalau macam sifat ma'ani Allah tu kita nak kata kita dapat apa? Dapat. Dan sifat tu ada. Dan ma'ani tu dia punya pendapat. Bila dengan dia ada pendapat, dia dapat lah. Dia dapat sifat dia. Tak macam kalau Tuhan dapat rasa air kopi kita kelak atau mani. Tak apalah. Tuhan dapat rasa kelak atau mani air kopi kita. Tapi Tuhan dapat rasa apa? Sifat mani. Dia tak mesti dia tak dapat ni, dia tak mesti rasa kopi. Dia tak mesti benar rasa. Asalkan benda tu ada. Ada makna dapat. Sebab tu dia tak terima. Jangan kita terima idrak ni perasa. Macam anda kata ada ustaz terima perasa. Dia tak boleh. Dia umum. Dia ni gini. Dia kalau kata kudrat, dia ada makdurat kan. Kalau ilmu masmu'at. Kalau basar mubassarat. Kalau idrak mudrakat. Itu kan. Begitu kita tak kisah. Kalau ada tak ada tak kisah. Macam mana? Mungkin muta'ala idrak dia sama dengan sama basar. Sama dengan sama basar. Sebab tu dia kait dia sama basar dia boleh idrak. Makna sama-sama inkishah. Cuma inkishah sama lain, inkishah basar lain, no? Tapi tak ada masalah. Dalam entah nak kata mukayyab pun okey, boleh letak. Kalau mutlak pun boleh letak. Maksudnya masa bab dari itu Secara umum. Secara umum memang mutlak. Tapi kalau iktibar idrak ni yang masymumat benda mazuqat ni, itu dia mukayyad lah. Tapi mukayyad pun kalau nisbah sekarang, dia bukan nanti benda tu, mana bukan nanti kita. Mana benda tu dia dapat. asal benda. Asal benda tu ada. Bila benda tu ada, nyata benda tu di idrak. Tu pada yang kata, macam mana Tuhan lihat benda yang ada? Ni, semua ni Tuhan dengar. Ni, bukan lihat, dengar. Tuhan lihat. Dengar mana nyata semua ni di pendengar dia. Inkishaf. Nyata dia tak sama kita. Jadi kita boleh kata apa? Mudrakat ni nyata di idrak dia. Bagi bincang macam ni bagi. Anda suka? Nak lawan boleh yang tumbuk anak sudah. Bincang-bincang lawan-lawan kita bagi selesai sini. Bagi tu. Hampa tunjuk tu bagi. Dia bukan senang lah. Baik. Cazal basar mana ni adik-beradik ni. Sama basar ni. Di takluk. Tapi kalau dia adik-beradik nak sama di ilmu. Di ilmu dia macam nak adik-beradik. Tapi di takluk ni dia adik-beradik dengan sama basar. Saat yang ni tengok yang ni. Nak tengok yang ni jadi lambat ni. Dan tiap-tiap yang mewujud engkau ta'alluqkan sama dengannya, okey. Demikian juga basar dan idrak. Idraknya apa? Idrak Allah, bukan idrak basar. Yang dikatakan sabitnya dengan dia apa? Sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa taala. Demikian basar dan idraknya. Jika dikatakan sabitnya dengan dia dengan Allah. Dah. Demikian basar dan sifat idrak. Jika dikata dengan wujud idrak, bukan jika dikata dengan Allah. Jika dikata bisubuti al-idrak. Nampak? Dengan sabit kita berlaku di atas kau, sabit idrak. Mana? Pendapat. Okey, ada yang nampak menjalin. Kat sini bukan sifat idrak kan? Ha? Bukan sifat idrak kat sini.
Bukan sifat idrak. Pada sama masa tu idrak pada segala yang mawjud. Kalau kita bicara takhir kata segala yang mawjud tu boleh lihat dan boleh dengar. Okey, lepas tu idrak tu, idraku tu domain beli kat mana? Idraku tu domain kembali kepada siapa? Sama pasal. Idrak sama basar. Sah lah. Dan idrak sama basar jika dikata kau dengannya. Mawjud. Idrak Ha? mawjud. Okey, setiap yang ada taklukkan dia bagi sama dan demikian basar. Idraknya, idrak kullu mawjud jika dikatakan dengannya. Kullu mawjud anid lisami wal basar kullu mawjud. Taklukkan sama dan basar bagi setiap yang mawjud. Kemudian mengidrak mawjud jika dikatakan dengannya. Sebab ada bila pasal yang dengar sama tu tidak bertakluk pada setiap yang mawjud kan. Ada juga, tapi kau yang terpencil. Tak, dia tak boleh. Sebab idrak ni dalam syarah dikata ni wa kaza idraku. Dalam syarah Arab dikata wa kaza idraku. Mana demikianlah idrak Allah. Jika dikata sabit idrak. Senangnya antar jangan duduk lagi jadi tak faham lah. Antar buat macam jadi tak faham tu. Jadi serabut. Idraku ni wa kazam idraku in kila in jarain alal qaul bi subutil idrak. Itu dalam syarah. Jika kita berlaku di atas qaul sabit idrak, dikata begitu juga. Apa maksud? Kullu mawjud anid lil idrak. Saya tidak domain tu jadi tak kena dan dia apa maksud in kila bihi? Demikian basar dan idraknya. Takkan idrak basar? Takkan domain kepada idrak sama? Sama dengan basar nak idrak apa? Kalau takluk, dia tak boleh idrak. Kalau takluk sama, anid taklukkan sama dan mendapatnya mendapat sama. Kok mana pula sama jadi idrak pula? Faham? Okey, ada lagi. Bagi selesai. Idraku tu domain kembali kat mana? Dan kenapa ulama tafsir wa kaza idraku? Kenapa kata inkila bi? Inkila ni jika kita berlaku di atas kau ada idrak. Kalau kita berlaku di atas kau ada idrak, maka anid juga kepada mawjud. Sebab dia dua keyakinan idrak. Muta'allaq dia ada kata segala mawjud. Ya. Yang kita satu lagi tu kata malmusat. Dari lima tu tadi. Di idrak lah. Idrak. Sifat idrak. Dia bunyi, dia malmusat nasumat dia mawjud tak? Dia makni. Itulah maksud dia. Kulli mawjud tu yang khadir tu. Termasuk yang Nanti kalau mawjud masuk sekali Tuhan, masuk makni dah. Makni dah. Sebab malmusat nasumat ni dia makni. Masa masin merah kan. Sebab dia tidak ada idrak ni. Yang khadir tu tidak termasuk dalam Ta'ala dia. Dia kira. Dan kitab kata. Okey, dia kata apa? Innal idraka 'ala al-qawli bi subutihi yata'allaqu bil mawjudati. Atau sabi wakila innahu yata'allaqu bil malmusati wal mawjudati wal mashmumati kama. Bil mawjudat tu umum. Masuk aturan. Kalau malmusat tanjid hadis, mana tanjid hadis? Mungkin je. Kalau mawjudat tanjid qadim. Kalau malmusat tu tanjid hadis. Mana ada malmusat? Di sifat Tuhan bukan malmus. Okey, comel. Okey. Dikatakan sabit dengan dia, bukan dengan Allah tak, bihi bil idrak. In qila bihi bil idrak. Ini in jaraina alal qaul bi subutil idrak, bukan domain tu, bukan domain kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jika dikata dengannya dengan sabit idrak. Okey. Wa ghairu in min hazihi kama sabat tumal hayatu ma bi syai ta'allaqat. Sebut syai pula ni. Wa ghairu ilmin, dan lain daripada ilmu. Hazi asal ni. Hazihi ini mana? As-sifat al-arba', sifat yang empat. Kalam, sama, basal, idrak. Tu.
ghairu ilmin. Jadi wa misluza kalamuhu wa kumni anid disam'i bihi. Kazal basar idro inkilabi. Wa ghairu ilmin hazi as-sifat al-arba' al-kalam, as-sama' wal basar wal idrak ni ghairu ilmin, lain pada ilmu. Dia akan buh idrak juga. Sifat yang 4 idrak. Maknanya dia duk cerita idrak, kita menyebut idrak lain atas dasar yang disebut ni inkilabi. Wa ghairu wa hazi ghairu ilmin. 4 ni lain pada ilmu. Dia lain. Apa maksud ghair? Mughayyirah. 4 sifat ni berbeza bagi ilmu pada hakikat. Pada hakikat berbeza. Baik. Kama sabata ai indahum, seperti mana sabit di sisi ulama, berbeza. Dia kadang-kadang dia nak takmilah bait dah. Jadi kita jadi sabut. Kita pun faham dia tak abang, tak apa, memang berbeza pak-pak ni. Tapi dia nak takmilah bait tu, dia terpaksa ambil yang lain pergi letak situ. Jadi kita nak kena fikirlah. Kama sabata kataghayuril ladzi sabata indal qaum. Baik. Summal hayat. Summa ni istinaf. Dan itu atah pula. Summa al hayat. Bila kata summa li istinaf, summa ni mana waw. Wal hayatu ma bi syai'in, ma ta'allaqa bi syai'in. Ma bi syai', tidak dengan syai' itu ta'allaqa bertakluk ya hayat. Apa? Dia tidak takluk dengan sesuatu. Dia asal bi syai'in. Huzifal hamzah lil wazan. Di hazah hamzah kerana wazan syai'. Kata sumal hayam tumang bi syai'in ta'allaqat. Jadi berhenti macam tu. Sumal haya tuma bi syai'in ta'allaqat. Jadi sumal haya tuma bi syai' ta'allaqat. Domain ta'allaqat kepada hayat. Jadi takluk hayat ni dia tak takluk dengan sesuatu. Dia hanya berhidup. Dia bukan menghidup. Dia kalau takluk ni bila pelihat melihat, itu takluk. Pendengar mendengar, itu takluk. Kalau perhidup menghidup, menghidup tu kan takluk kudrat. Jadi sebab tu dia tak ada hayat, dia tidak ada ta'alluq, tidak ada bidang tugas dia. Wa indana asma'uhul azimah. Okey, baca dia dulu. Bermula ini sifat kalam utama idrak, dia buh idrak pula dah. Tu, dia buh idrak tu. Bermula ini sifat kalam sama basal idrak. Jadi tak pula. Buh pula idrak sini. Ni kata idrak dengannya Allah. Okey, pak ni berlainan dengan ilmu ya. Seperti berlainan yang telah tetap. Okey. Kata yulazi sabata. Dan hayat itu tidak takluk ia dengan satu. Okey. Wa indana, dan di sisi kita asma'uhul azimah. Di sisi kita ahli-sunnah wal jamaah, asma'uhu, nama Allah al-azimah yang besar itu qadimah. Dia jaga ni nah. Jangan azimah tu jadi khabar. Wa indana asma'uhu al-azimatu tu kaza sifat qadimah. Ni kena macam tu. Jangan wa indana asma'u, di sisi kita nama Allah tu azimah besar. Dah. Wa indana inda ma'asyir al-sunnah asma'uhu, nama Allah al-azimatu yang besar tu sifat bagi asma'uhu kaza ai ka asma'i sifatu zati, sifat zat Allah qadimatun qadimah. Asma'uhu tu mubtada, qadimatun jadi khabar. Kaza kaza tu asma'uhu. Okey, asma'uhu azimah kaza sifat zat tu itu dia panggil jumlah mu'taridah. Jadi qadimah habis itu. Okey, Syekh kata apa? Dan di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, sekalian namanya yang maha tinggi, demikian juga segala sifatnya itu qadim. Okey, betul. Waqtira'an nasma'u tauqifiyah kaza sifatu pahfazis sam'iyah. Waqtira'an ay waqtara jumhur ahli sunnah, telah memilih jumhur majoriti ahli sunnah an nasma'ahu, asma'hu namanya nama Allah tauqifiyah.
tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Muwaqqafah. Ini ta'limiyatun. Nak tahu dia kena ta'limiyah. Okey, kita baca dia terima apa. Dan memilih kebanyakan ahli sunnah bahawasanya sekalian nama Allah itu terhenti atas sebagaimana yang dikhabarkan syarak. Tu terima mafhumnya tu. Dia nak terima aku ni. Terhenti olehmu dalilnya daripada syarak. Maka bukan pelihara, hafaz. Sat. Okey, kita terjemah kita dulu. Waqtira, dan dipilih. Ini waqtara jumhur ahli sunnah asma'ahu, nama Allah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Ta'limiyatun minasyar'i. Terhenti di atas ajaran syarak. Maknanya kena syarak habaq baru kita boleh bagi nama. Nak bagi nama ikut suka tak boleh. Itu makna tauqifiyah ta'limiyah. Tauqifiyah dengan mana? Muwaqqafah. Apa maksud? Ya tawaqqafu jawazu itlaqiha alaihi ta'ala ala wurudiha fi kitab au sunnah au ijma'. Terhenti keharusan nak memanggil nama Tuhan itu di atas kitab dan sunnah dan ijma'. Jadi mana kita nak panggil ikut suka tak boleh. Dia ada perbahasan, biar anda tak mau masuk cerita Imam Ghazali apa tengok sinilah Tuhfatul Murid tu. Anda pun tak mau tengok sini. Sampai malam ni duduk kat sini ya. Baik. Kita nak pelepas syair, nak pelepas bagi faham ni. Apa tu nak faham tu tak apa. Kazas sifat tu. Demikian sifat. Kaza ai mislu asma'ihi ta'ala. Pada pihak nak kaza ai mislu asma'ihi ta'ala, seumpama nama Allah. Apa maksud kaza? Wajah syabah bi kauniha tauqifiyah. Dia tauqifiyah juga. Sifat tu, sifat Allah. Sifat Allah macam tu juga. Fazis sam'iyah. Ai iza arafta anna itlaqal asma' wa sifat yatawaqqafu ala syar'i fahfaz. Apabila kamu telah tahu itlaq memanggil nama Tuhan dan sifat itu terhenti di atas syarak, fahfaz, maka hafazlah as-sam'iyah. Ingatlah akan sam'iyah. Apa sam'iyah? Itulah ma warada bihi kitabun au sunnah au ijma'. Maksud dengan sam'iyah, ma warada bihi, apa yang datang dalam kitab atau sunnah atau ijma'. Itu. Okey. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw pawik warum tanziha. Dan tiap-tiap nas, murad dengan nas ni ad-dalil minal kitab awis sunnah. Ad-dalil minal kitab awis sunnah itu nas. Dalil daripada kitab dan sunnah itu nas. Okey. Wa kullu nasin, dan setiap nas auhamat tashbiha ai auqa'a fil wahmi. Dia menjatuhkan kita dalam waham. Dia menjerumuskan kita di dalam waham. Itu mana auhama ni, auqa'a fil wahmi. Setiap nas yang memberi waham, yang memberi sangka, ia nas akan tashbih, alik pada tashbih, alik lil itlaq. Maksud dengan tashbih ialah musyabahah. Tashbih ni pek lupa Tashbih ni menyerupa. Tak. Maksud tashbih ialah musyabahah. Jadi setiap nas yang memberi sangka kepada kita menyerupai Allah dengan makhluk. Awilhu, takwil olehmu akan nas itu. Awilhu ay wujuban. Awil tulis takwilan tafsilian, takwil secara tafsil. Au pawid, ataupun serahkan. Apa serahkan? Tulis ba'da takwil ijmali. Selepas takwil ijmali. Dia takwil ni mesti takwil tafsili. Apa maksud takwil tafsili? Bayanul murad.
bayanu maknal murad. Murad dengan yad kudrah. Ini sebetulnya masalah. Dia takwil tafsili ni bayanu maknal murad. Apa murad dengan yad al-kudrah? Okey. Au ni litakhir. Boleh pilih. Hak ni ini mazhab khalah. Yang ni pula au panwid. Pawid. Pawid ni mazhab salah. Pawid ni ba'da takwil ijmali. Dia bukan takwil tangan macam mana Tuhan kata tangan lah. Tak. Itu tasbih tu. Dia kita nak tahu, nak tafwid, nak serah makna kepada Allah selepas takwil. Mana? Jangan samakan dengan kita. Fawid ai ba'da takwil ijmali, serahkan. Jadi kalau kita kata apa? Jadullah tangan Tuhan. Dia ni pok ni dia pahali. Dia berkata kita yang tasbih. Kami sebut ya, sebut tangan. Bukan tangan yang hampa faham. Hampa bila sebut tangan faham tangan macam ni. Jadi hampa yang tasbih dia berkata. Pandai dah. Kami dah. Hampa bila sebut atas faham Tuhan duduk sila. Padahal hampa tu kelentok kan. Dulu hampa kata macam tu juga. Jadi kena tahu je. Ahli. Pok-pok ni dulu atas arah ni Tuhan duduk atas arah macam ni. Atas arah. Kita tu je. Tak, atas arah macam ni. Pok bain. Ni arah ni bain. Bain. Pandai. Bila kelentok kita tak pernah ikut depa punya ni. Kan? Ibnu Taimiyah kata Tuhan duduk atas arah macam mana aku duduk majak hampa ni. Aku duduk atas ni. Tuhan turun seperti ni. Macam mana aku turun daripada mimbar. Dia turun di langkah serebak dua dia turun. Macam ni. Tu yang dia kena tangkap. Di Syria duduk dalam penjara. Dia kata Tuhan istawa ala ni macam aku duduk macam pun. Tapi bila duduk tojoh dak, ni arah. Ni atas. Dia pusing pula. Nanti tak tahu ke mana, tak tahu. Nanti kita nak tahu apa. Dia kalau macam ni kalau macam ni arah. Dia kalau macam ni bila kita kata kita tanya dekat ke tak dekat. Kita tanya kalau tak ada ni Tuhan duduk mana? Dia tak jawab. Dak ada atas. Bila kata atas pada ni, okey. Kalau macam ni ijtima. Kalau macam ni apa? Iftira. Sama juga. Iftira juga. Jadi kalau nak kata atas ni, atas arah dia masuk arah sini, mana arah kena ada juga. Nak kena arah ni nak kena bilang qadim atau baru. Sebab bila kata atas pada arah. Dia tak faham. Kalau macam ni ijtima, kalau macam ni iftira. Kalau dia naik turun harakat. Dia tak majibah kulat. Nanti tak tahu dia nak lari ke mana pula tahu. Ada jadi atas tu jauh. Dia nak mohong. Kita ni tak pernah ikut. Lama depa ni sebab tu pok-pok ni dia tak ada pegangan. Dia bukan ada pegangan. Kita ni kita pegang. Kita tak berubah. Batu addu alaiha bin nawajih. Gigitlah dengan geraham. Gigit. Depa ni bukan gigit. Kita lawan-lawan, dia pusing ko ni. Dan ni atas arah. Bukan atas ni lah. Atas ni bain. Tak tahu pergi mana. Kalau atas pergi ko ni macam mana? Kau ni. Jadi bila dia duduk bayang macam tu, dia pun ni duduk bayang Tuhan objek, tu masalah. Bila bayang Tuhan ni jisim, macam tu jadi. Atas, bawah, kiri, mana. TP lah. Dia kalau bila depa kata dak tangan, bukan tangan macam hamba faham. Dak nak tanya, hang terjemah tangan ni mana? Tangan tu mana? Terjemah tangan tu dalam kitab Arab ada terjemah. Ada Quran kata, tangan Allah ala aidihim. Dak, tangan tu hang yang terjemah. Sebab dalam bahasa Arab ya ni banyak makna. Istawa ni dalam bahasa Arab ada banyak makna. Bila hang terjemah bersila ataupun bersemayam, makna hang telah mengkhususkan makna tadi. Hang telah membayan murad. Jadi hampa pula yang pi tafsir kat situ. Kalau kata ada tangan Tuhan tapi tak semacam kita. Tangan lembu tak sama kita. Tangan beruk tak sama kita. Kalau kata tangan tak, Tuhan bukan tangan ni kita faham. Itu kita terjemah ya. Ya tu ya. Kalau salah al-yad kama qal.
kama yakul. Ya. Tapi depa faham bukan macam ni. Dah. Wahabi kata, kami pun tak faham macam tu juga, tapi tak masalah, hampa pergi timbang tangan. Bila sebut tangan, tak ada makna lain. Cuba buka dalam kamus dewan. Tangan tu apa dia? Tak ada. Dia kata tangan mungkin anggota ni ataupun kambing. Tak ada. Tangan ni. Mana dia kata tangan ada makna kambing, ada makna basikal, ada makna jari. Itu tak apa. Bila sebut tangan, kita telah mentakyin makna murad. Nampak tak? Jadi sebenarnya kita patah balik kat mereka. Tak hampa yang sebenarnya yang tasbih, bukan kami. Mula kita kata mereka tasbih. Mereka kata kita tasbih. Kita pun hampa yang tasbih. Hampa sebut tangan. Tangan ni tak pernah sahabat sebut. Sahabat tak pernah terjemah tangan. Sahabat tak pernah terjemah. Istawa. Sahabat tak pernah kata bersemayam. Apa tak kata bersila lendik. Lagi sahabat tak pernah kata. Kita kata Tuhan bersila lendik tapi tak sama dengan bersila kita. Bersila lendik tapi tak sama. Tu yang bersila main mana? Bersila tak ada makna lain. Yang ni lipat kaki. Kalau bersila ada makna lain tak apa. Ya, dia ada makna lain tapi tangan tak ada makna lain dah. Tak ada makna lain dah. Baik. Warum dan lontarkan tanzihan sebagai membersih. Warum asal-guni. Rum ni makna uksud. Warum ay waqsud. Qasad olehmu tanzihan ay tanzih Allah. Qasadkan suci Allah daripada yang baharu. Warum ay waqsud tanzihan ay tanazzuhan amma la yali. Tanzih ma tanazzuh. Tanzih ni duduk tengah buat menyuci. Kalau tanazzuh suci dah. Kita dah memang bersihkan etikot kita daripada Tuhan serupa. Kalau dalam tanzih kita duduk tengah proses menyucikan. Kalau tanazzuh mana kita kosak Tuhan tidak apa menyerupai. Itu tanzih di mana tanazzuh ini. Warum tanzihan jadi maf'ul. Warum tanzihan ay tanazzuhan amma la yali, daripada sesuatu yang tak yali. Tanzihan lahu ta'ala amma la yali. Okey, nak lepas tu. Satu-satu nak lepas dia. Okey, yang ni dan tiap-tiap nas yang mendatangkan waham berkeserupaan takwil olehmu akan dia atau serahkan kepada Allah dan kosadkan Maha suci Allah daripada yang tiada layak dengan dia. Okey, tak ada apa. Wa nazzihil Qur'ana ay kalamahu anil hudusi wahzarin tiqamah. Gini. Wa nazzihil Qur'anu ay kalamah anil hudusi wahzarin tiqamah. Dia kena baca macam tu. Wa nazzihi dan sucikan Quran. Quran nak suci apa? Ai kalamahu, kalam tu anil hudus, daripada baharu. Wahzarin tiqamahu, dan takutlah olehmu akan seksa Tuhan. Okey. Wa nazzihi ai i'taqid tanazzuhal Quran anil hudus. Quran dengan makna kalam Tuhan. Wa nazzihi al-Quran ay kalamahu. Kalamah asal maknanya kalamahu. Dia tak sebi Quran tapi oleh kerana dorak syair kalamah. Sucikan Quran, yakni kalam Tuhan tu. Kalam nafsi Tuhan tu lah. Dia panggil Quran juga. Anil hudus, daripada baharu. Sebab apa? Mu'tazilah kata kalam Tuhan ni hudus. Tuhan kalau dia cakap dia buat. Sebab bagi mereka Tuhan kalau ada kalam tu huruf dan suara. Kalam mesti ada huruf dan suara. Itu Mu'tazilah. Dia faham ke mana kita tak tahu. Tak nama kalam kata huruf dan suara. Cerdik juga mereka di situ tu. Jadi mana tak boleh sebab kalam kat Tuhan tak boleh. Kita kalam nafsi perkata mana ada huruf suara. Nak pelik apa? Tapi dia faham macam lain. Sebab kalam mesti ada huruf dan suara. Mungkin dia bayang kalam mana dengan mana takalum nafsi. Takalum nafsi pun bagi depa mesti ada huruf. Dia berkata macam tu. Kita ambil tibari mesti ada huruf. Depa macam-macam fahamlah. Kita kena faham cara depa.
Jadi Mu'tazilah, kalau Tuhan nak cakap, Tuhan jadikan kalam di pokok. Nampak? Tuhan jadikan kalam di lain. Dia tak jadi dekat dia. Kalau jadi dekat dia, kalam ada huruf suara. Jadi mana? Keluar benda yang baru daripada Tuhan. Jadi, sebab tu dia kena faham ni. Ulama duk tolak kalam Tuhan tidak huruf dalam suara tu, itu nak tolak Mu'tazilah. Dan nak tolak golongan yang lain mengatakan Tuhan ni kalam ada huruf dalam suara. Huruf suara tu qadim. Bukan macam pada yang duk kata tu, kita duk kata Tuhan cakap urut dan suara tu, dia jadikan dengan kudrat. Itu lain. Saya duk cakap ni Tuhan boleh jadi juga. Kalau Tuhan bagi tak jadi. Tuhan buat juga ni. Nak cakap ni, dia tak bagi tak boleh. Apa takkan Tuhan nak cakap ni Musa, dia nak jadikan lapar huruf, nak salah apa dalam syurgawi. Tu. Khalaqa labzan wa sautan. Ni labzan wa sautan yakhluqu, Allah Taala cipta. Allah cipta lapar dan suara. Tak ada masalah kita nak pakai pendapat tu. Cuma jangan duk faham daripada Allah keluar kalam tu. Dah. Sabak ya. Tuhan Allah Taala bercakap, Tuhan bukan ada mulut, tak ada muka. Kita nak bayang macam mana keluar huruf daripada mulut dia bukan ada mulut. Makna dia nak cakap bom, kudrat dah jadi. Tak ada masalah. Dia pun duk faham Tuhan cakap huruf suara. Mana datang daripada Tuhan huruf suara. Hang yang faham silap. Dah. Allah jadikan huruf suara melalui mabda' kalamnya. Perkata dia. Baik. Anil hudus. Mu'tazilah kata kalam Tuhan ni dia jadikan. Mana kalau dia nak cakap dia jadikan dekat pokok. Dia nak cakap Musa dia jadikan kalam kemudian cakap. Tu yang kata. Yang kitab kata bukan dengan makna ibtada'a kalam kemudian sah kata. Itu apa dia ibtada'a? Ni lebih pondok banyak lekat kat sini. Ni tengok. Bukan maksud Tuhan ni mula cakap kemudian Tuhan diam. Kita kalau macam pada Tuhan cakap dengan Musa, lepas tu Tuhan diam. Tu, depa kata macam tu. Lebih-lebih terikut juga tak mengi betul-betul. Depa kata tu di mana? Bukan makna Tuhan mula bercakap kemudian Tuhan diam. Apa maksud? Tuhan mula buat kalam nafsi kemudian Tuhan sukut nafsi. Mu'tazilah, bila Allah nak cakap dengan Musa, Allah jadikan huruf dan suara kemudian khalas diam. Itu dia nak tolak yang tu. Tapi pok ni faham dia. Pada yang disesat. Sebab apa? Dalam kitab kata bukan dengan makna dia memulai kalam kemudian dia diam. Tak, memulai kalam apa? Tuhan buat kalam nafsi kemudian Tuhan sukut nafsi. Mana? Tuhan buat kalam lalu berkata kemudian Tuhan hapuskan kalam itu. Itu mana sukut mana sukut nafsi. Sukut tu sukut nafsi. Kalau tidak kita nak jawab tak boleh tu. Dalam kitab Arab jelas-jelas sebut. Sukut tu sukut nafsi. Bila kita tak mengaji banyak tentang tu, memang betul salah. Bukan dengan makna kalam Tuhan bercakap dengan Musa. Kan dia kata, bukan dengan makna Tuhan cakap Musa. Tuhan memulai bercakap kemudian Tuhan dia. Jadi kalau kena kat kita pun nak jawab tak boleh. Kalau kita dah bila Musa Nabi Muhammad menghadap Allah, Allah kata. Kemudian Nabi Muhammad turun, Allah tak kata. Diam. Diam tu diam nafsi, bukan diam nafsi. Tu. Kemudian dia pergi pula. Kemudian Allah bercakap. Kemudian Nabi Musa turun, takkan Tuhan nak cakap lagi. Duk cakap lagi. Kalau kata buka hijab nampak. Kalau buka hijab nampak macam tu, Musa tak perlu dia naik turun pergi habis. Dia tengok je dia faham. Dia dengar dia faham. Kenapa dia faham sekerat pula? Tuhan buka hijab. Lalu dia dengar dan dengar tu dengar apa tak tahu. Mana tak tahu muskil dia apa. Ada dia berkata maka Musa faham. Kalau Allah buka hijab kalam Musa faham. Itu bukan dengar. Itu tahu. Itu bukan dengar, itu tahu. Dan Allah dia tak panggil Allah bercakap. Bila Allah buka hijab Musa faham. Itu bukan Allah bercakap apa. Musa tak panggil mendengar dan tak panggil Allah bercakap. Kalau Allah buka hijab. Maknanya apa? Allah mengajar dan Musa belajar. Kalau kata dengar suara. Kalau dengar suara daripada kalam nafsi, ini ulama tolak. Lepas tu ulama tak pakai ni. Awasan syariat ni ulama tak. Majoriti ulama tak pakai. Bila pun oleh kerana dia bos, kita ra'i dia. Kita pun tak tolak. Tak tolak dia, tak apa nak pakai tu. Alah, pakai. Nak faham elok tu. Kita tak faham. Kalau Tuhan buka kalam nafsi, takalum nafsi, dan mana takalum nafsi? Tuhan buka tu.
Takalum nafsi ni bukan ada. Amrul i'tibari dia bukan huruf, dia bukan suara. Maklumat yang ada di Allah. Tuhan buka hijab takalum nafsi. Tak boleh. Dan takalum nafsi banyak ke sikit? Nafsani ni banyak ke sikit? Bukan satu, banyak. Jadi Tuhan cakap dengan takalum nafsi. Tuhan cakap dengan ma'ani ke dengan takalum ke dengan kalam? Dengan kalam. Lepas tu ulama sabit mabda. Mabda ni punca dia. Punca datang daripada. Lepas tu Nana Rajin sebut tekan ni. Kalau nafsi ni dia mustarak di antara nafsani dengan ismi. Dia mustarak. Bahkan banyak dituju kepada nafsani. Tu yang pokok ni duk faham macam tu. Cuma ulama menyabitkan mabda supaya Tuhan bercakap dengan kalam yang satu. Sebab apa? Takalum nafsi amul tibari tak sah, dia bukan wujudi. Kemudian dia banyak. Dia banyak. Macam takkan Tuhan cakap dengan kalam yang banyak? Nama pun takalum. Sebab tu tak sah menyandarkan Allah bercakap dengan Nabi Musa atau dengan Nabi Muhammad dengan takalum nafsi. Mana? Allah buka takalum nafsi. Takalum nafsi bukan ada. Dan dia banyak. Kalau Allah buka takalum nafsi, Musa tengok, dengar. Musa tak perlu Musa pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak perlu naik turun. Tak perlu naik turun, dia buka faham. Tak. Nabi Muhammad faham. Faham bukan dengar. Dengar ni kena ada. Aku nak tanya, okey. Jadi apa kata? Maka Allah buka hijab, Musa dengar. Ataupun Nabi Muhammad dengar. Dengar tu dengar apa? Dengar tu dengar apa? Dengar suara. Dengar tu dengar apa? Dengar nampak, dengar huruf, dengar suara. Sabit suara pula dah. Sebab tu ulama kata mustahil ni. Abu Ishaq al-Isfirayini mengatakan telah menjadi ijma' mustahil samaul kalam bidun saut. Mustahil dengar kalam tanpa ada suara. Ijma' ahli sunnah mustahil mendengar kalam tanpa suara. Itu. Tak sedap pakai kulu maujudin biasa ada tak? Itu kaedah lain. Ini mereka sekitar depa apa reti kulu maujud biasa ai yura wa isma. Depa berhenti, tapi bukan semua masalah kita kena letak. Bukan semua sifat kan nak letak macam tu. Semua sifat boleh letak. Tak boleh. Dia ada undang-undang dia. Wa nazzihil Quran, sucikan Quran. Yani kalam anil hudus. Wahzar intiqamah ay khif intiqam Allah. Takutkanlah siksa Allah. Intiqam makna azab Allah. Kalau kamu duk kata kalam Tuhan macam dengan makhluk. Tu. Sama dengan makhluk. Dengan makna apa? Tuhan jadikan. Sebenarnya kata Mu'tazilah. Tuhan tak nak kalam, benda Tuhan jadikan bila nak cakap. Kemudian sukun nafsi dia diam. Awas kamu daripada siksa Tuhan. Itu dia takmilah bait dia. Dia takmilah bait dia. Nak tengok ni kata apa pula. Iktikadkan olehmu maha suci Quran, yakni kalam Allah daripada baharu. Daripada baharu ada. Ya, boleh juga. Kalam Tuhan bukan baru ada. Tapi baru ada ni hak mana? Tak apalah. Dan takut oleh akan balas siksa Allah. Okey. Fa kullu nasin lil hudusi dalla ihmil ala labdil ladzi qad dalla. Fa kullu nasin, maka tiap-tiap nas lil hudus dalla, kepada yang baru menunjuk ia nas itu. Alif tu alif lil itlaq. Maka tiap-tiap nas kullu nas kullu labzin dalin al hudus. Setiap lapah yang menunjuk di atas baharu. Mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Tu kata baharu. Tuhan buat turun. Pok-pok Mu'tazilah kata macam tu. Maka setiap nas yang menunjuk di atas baharunya Quran, dalla ala hudusil Quran, ihmil, tanggungkan ihmilhu, tanggungkan nas itu ala labzi, ke atas lapas allazi qaddala. Itu makna itu apa dah? Itu makna Quran kalam labzi. Ala labzi ni alal Quran bermakna labzi al-munazzal.
qad dalla yang menunjuk ia lapas. Yani dalla ala sifat al-qadimah. Ala labzi qad dalla yang menunjuk ia lapas ala sifatil qadimah bi tariqi dilad iltizam ni. Kalam labzi ni dia menunjuk di atas kalam nafsi Tuhan dengan dalil iltizam. Macam mana nak berlaku kalam labzi kalau tidak ada kalam nafsi? Mesti jadi mana kalam labzi ni dia menunjuk atas kalam nafsi. Jadi setiap lapah Quran yang menunjuk seolah macam Quran ni baru, itu bukan kena dekat Quran kalam Allah tu. Quran kalam labzi. Itu berlambak dengan Quran. Yang menunjuk atas Quran ni menunjuk di atas baru. Sebab tu kalam labzi tu kita kena ingat. Kita bila kalam labzi ni ma hasala bil masdar. Dia kalam labzi ni masdari pun labzi. Tuhan jadikan huruf dan sa. Tapi yang ni pok ni tak pakai. Kalam labzi ni tanjiz hadis. Ni. Adapun nak kita kalam labzi ni Quran tu. Dia sebab kalam labzi tu kalau atas berlaku di atas kau Allah cakap ni Muhammad dengan itu kalam labzi juga. Allah jadikan lapah dan sa. Tu. Tapi kita lebih merujuk pada Quran lah. Itu kalam labzi. Jadi Quran ni dia menunjuk di atas Quran yang duduk di Tuhan. Orang panggil dengan dilah lazim, dilah iltizam. Bila ada kalam labzi mesti ada kalam nafsi. Yang ni kata apa pula? I'tiqad olehmu, okey baik. Dan tiap-tiap nas yang menunjuk atas baru, atas baharunya Quran itu, dalla nas, tanggung olehmu akan dia atas lapas Quran yang diturunkan atas Nabi kita yang sesungguh telah menunjuk ia. Tak apa lebih kurang macam tadi. Kita nak tengok terjemah dulu. Wa habis ni cerita Musahib pula. Wa yastahilu diddu zis sifati, dan mustahil di sifat ini. Wa yastahilu diddu zis sifati, dan mustahil lawan ini sifat. Mana sifat? Tulis as-sifat al-mutaqaddimah minal wujud ila akhiri. Sifat yang terdahulu al-mutaqaddimah minal wujud ila akhiri, sampailah kalam, sampailah mutakallim tadi ni. Dan mustahil lawan ini sifat. Tu. Did dengan mana? Macam tu. Did bukan mana did mantik ni. Did dengan mana? Mutlaku at-tanafi. Did dengan mana? Munafi. Ada did dengan mana? Mudad. Ada did dengan mana? Munafi. Dan mustahil. Yang mustahil lawan ini sifat. Yang yang menafikan ini sifat. Mustahil lawan ini sifat. Sifat wajib lawan sifat mustahil ni. Mustahil kah wajib? Sifat wajib ada sifat mustahil lawan bagi wajib. Ada sifat wajib lawan mustahil. Wajibkah? Wajibkah mustahil? Sifat wajib ni mustahil. Sifat wajib ni, sifat mustahil ni mustahil. Berlawanan bagi sifat wajib. Sifat mustahil ni lawan bagi sifat yang wajib. Lawan tu wajibkah mustahil? Wajib, bukan mustahil. Tak mustahil. Yang mustahil itu mudad, melawani. Kudrat lawan lemah. Lawan dengan mana? Berlawanan, itu wajib. Kudrat wajib berlawanan dengan lemah. Wajib berlawanan. Yang mustahil itu apa? Bila kudrat lemah melawani kudrat. Sebab tu did dengan mana mudad. Al-ajzu diddul qudrah bermakna mudadun laha. Lemah itu melawan bagi kudrat dengan mana? Melawani. Bila lemah melawani kudrat, maka itu mustahil. Tapi kalau
lemah berlawanan dengan yang wajib, itu wajib berlawanan. Wajib berlawanan. Tapi di sini did dengan mana mudad, tapi mudad dengan mana munafi. Maknanya bila kata munafi dia umum lagi. Maknanya mustahil sifat-sifat mustahil ini menafikan sifat-sifat yang wajib. Melawanikan sifat-sifat yang wajib. Mustahil. Berlawanan tu wajib. Melawani itu mustahil. Faham? Baik. Itu dik lah. Pihaki ai ala zatihi, mustahil lawan ini sifat atas zat Tuhan. Haki hak tu di mana zat, pi di mana ala. Pihaki ini ala zati kal kaun fil jihad. Apa kal kaun? Ka kaunihi ta'ala fi jihatin min jihad minal jihad as-sitti. Kal kauni ay ka kaunihi ta'ala fi jihatin minal jihad as-sitti, pihak yang 6. Dia buat misal mustahil dah, tu maklum dah. Dia buat misal mustahil dah. Misal Tuhan berpihak. Tuhan berpihak. Pihak yang 6. Mana? Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu pihak yang 6. Mustahil juga. Yang ni dan mustahilah lawanan segala sifat itu. Mustahilah lawanan segala sifat itu. Lawanan sifat tu bagi yang wajib mustahil kah? Mustahil kah wajib? Lawanan wajib, bukan mustahil. Mustahilah lawanan. Mana kalau mustahil berlawanan, maknanya mustahil lawanan, mana berlawan? Dan mustahilah lawanan segala sifat ini. Dia asal kena kata ni, dan wajib berlawanan. Tu. Cuma nak kata mustahil itu lawan, mana melawanikan. Tu dia cakap macam tu ya. Kadang 10 tahun baru tahu. Tu iman. Mustahil lawan dengan mana melawanikan, bukan dengan mana berlawanan. Bukan dengan mana berlawan. Lawan mana melawanikan. Gilaknya tu. Gilak tu pok ni faham tak tahu. Dalam 10 tahun baru reti. Dik dengan mana mudad. Dia terima macam tu. Senang aja. Dia bukan paksa kita. Gilak. Lawan dengan mana melawanikan, bukan dengan mana berlawanan. Lawan ni bukan macam lawan bolong sebelah sama sebelah. Hak tu berlawanan tu berlawanan sungguh. Tu dia kena kira pula. Berlawanan sifat ni kalau melawanikan, melawani tu dia bukan makna bergomel. Walaupun kalau makna melawani, dia lawan siang dengan malam lain dengan lawan bolong sebelah sama sebelah. Lawan sebelah sama sebelah itu berlawanan. Itu ada sama ada berkumpul, bergomel. Tapi siang dengan malam berkumpul tak? Berlawanan tapi berkumpul tak? Tak berkumpul. Yang ni macam tu juga. Siang, bila ada siang maka tidak ada malam. Tapi kalau bola, lawan sama bergomel siapa menang. Tak, siang dengan malam berlawan, tak, dia tak mestinya bersatu. Begitu juga sifat Tuhan. Dia berlawanan bukan makna berlawanan bergomel. Walaupun dengan mana melawanikan. Itu mengaji macam tu nampak macam mana. Kadang muka biru mengaji dengan tu. Tak tengok muka biru mana. Tak boleh nak faham. Siapa muka biru tu jaga. Dan mustahillah lawanan dengan sifat itu. Dan zatnya seperti keadaan berada di pihak-pihak. Okey, tak ada apa-apa. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman karas kihil ghina. Wa jaizun khabar mutada, khabar muqaddam bak nakirah tak jadi mubtada. Dia melainkan boleh juga sebab di sini ada jam majrur ataupun kita jadikan khabar muqaddam mubtada muakhar. Ini wa jaizan, dan harus pada hak Allah apa barang yang mungkin ia barang. Alif tu alif lil itlaq. Ijadan harus pada hak Allah Taala barang yang mungkin.
Ijadan nisbah mengada, au i'daman dia panggil bihazfi au, bihazah huruf au. Ijadan au i'daman atau meniadakan, dia panggil tamyiz muhawwa daripada mudhaf. Asalnya apa dah? Wa ijadu ma amkana wa i'damuhu jaizun, harus. Itu. Dia panggil tamyiz muhawwa daripada mudhaf. Dan harus pada hak Allah barang yang mungkin, nisbah menjadi dan meniada. Jadi Allah nak menjadi nak meniada harus saja. Mana? Contoh, karazkihi, seperti memberi rezekinya Allah. Memberi rezeki misal bagi ijad. Karazkihi al-ghina, seperti memberi rezekinya Allah akan orang kaya. Al-ghina ini al-abda. Hamba yang kaya. Kena baca ghina. Ghina ni didul fakir. Lawan bagi fakir. Bukan fakir, fakir. Fakir masdar, fakir tu isim fa'il. Dapat rezeki kepada domain, dapat masdar kepada fa'il. Seperti memberi rezeki oleh Allah akan orang akan kekayaan. Terjemah kaya, bukan orang kaya, kekayaan. Memberi rezeki akan kekayaan. Ghina tu maf'ul, dapat masdar kepada fa'il, ghina jadi maf'ul. Ini misal bagi ijad. Seperti Allah memberi rezeki. Allah beri rezeki ni harus ke wajib? Harus saja. Arada ayasil, bahwa Allah khaliqun, Allah yang menjadi, li abdihi, bagi hambanya. Lam tu dia lam takwiyah. Asalnya abdahu tu mafhum, tapi isim fa'il nak beramal dia tak nak beramal. Jadi fa khaliqun, maka Allah tu mencipta akan hambanya, ini bagi hambanya, dan wa ma'amil, dan apa yang hamba amalkan, apa yang hamba buat. Kata juga hamba buat. Ma tu di mana? Ma hasala bil masdar. Ma'amil tu di mana? Ma'mulat. Apa yang dia buat? Tengok di makmulat, bukan tengok di tengah buat. Tengok di makmulat. Dia panggil PA dengan makna maf'ul. PA dengan makna maf'ul dia. Ma hasala bil masdar. Fa khaliqun li abdi, Allah menjadikan hambanya dan apa yang dia buat. Muwaffiqun, dan Allah juga muwaffiq. Itu ataf pada fa khaliqun. Dia buang huruf ataf. Allah juga muwaffiqun, dia memberi taufik liman arada, bagi mereka yang ia Allah kehendak. Arada Allah. Lam pada liman tu zaidah fil maf'ul. Asalnya muwaffiqun man, memberi taufik akan mereka, tapi dia tak nak beramal, jadi lam dia panggil lam zaidah li takwiyah. Memberi taufik kepada mereka yang arada Allah ayyasila, bahawa sampai ia man. Apa ayasilah? Lillazi aradallahu wusulahu li ridahu. Tuhan memberi taufik kepada mereka yang ia kehendaki bahawa sampai mana? Sampai ini lillazi aradallahu wusulahu li ridahu, supaya sampai hamba itu kepada redha Tuhan. Ini mah takmilah lebih. Dan harus pada hak Allah Ta'ala menjadikan sebarang mungkin. Ini hak dia ni. Kita tengok ada. Dan meniadakan akan dia. Dan harus pada hak Allah menjadi sebarang mungkin. Dan meniadakan akan dia. Ini dia tambis muhawwa, dia tulis tak dia tulis. Seperti memberi rezeki. Dia
khazilun ni khaliqun li qudratil maksiyah. Kalau muwaffiqun khaliqun li qudratit ta'ah. Khaliqun li qudratit ta'ah itu muwaffiq. Kalau khazilun khaliqun li qudratil maksiyah. Wa khazilun, dan Tuhanlah yang khazil liman arada, kepada mereka yang menghendaki ya Allah bu'dahu, jauhnya man. Yani wa khazilun liman arada bu'dahu, ai lillazi arada bu'dahu an ridahu, kepada orang yang Tuhan nak jauh daripada redanya. Wa munjizun, dan Tuhanlah yang memberi. Munjizun di mana? Mu'tin. Tuhan yang memberi liman arada wa'dahu, kepada mereka yang Tuhan nak akan janjinya, yang Tuhan telah menghendaki janji. Wa'dahu di mana? Mau'ud. Tu wa'dahu ni maf'ul bagi munjizun. Tuhanlah yang memberikan, yang menggunakan janjinya liman arada, bagi mereka yang ia kehendaki. Okey, tengok dulu terjemah tu. Dan ialah yang menghinakan. Khazin daripada makna lughah memang makna menghina. Ialah yang menghinakan bagi siapa yang dikehendaki. Menghina ni mana? Bagi kemampuan dalam buat maksiat, akan terjauh daripada keredaannya. Dan dialah yang mengurniakan bagi siapa-siapa yang dikehendakinya kebajikan, akan apa-apa yang dijanjikannya Allah dengan dia kepada seorang tadi. Macam tadilah. Fauzus sa'idu indahu fil azali. Dia belakang-belakang ni tak lama lah. Banyak dekat je no. Malamnya ada lagi. Belakang-belakang ni kita laju lah. Hak payah ni nak habis dah. Cuma dia punya tarkib syair, i'rab tu payah sikit. Sikit lagi ya. Fauzus sa'idu indahu fil azali. Fauzus sa'id. Kelepasan, kemenangan orang yang bahagia. Baik. Fauzus sa'id. Fauzu mana an-najat bil khair, mendapat kelepasan dengan kebajikan. Kejayaan orang yang bahagia indahu indallah fil azal. Fauzu tu jadi mubtada, fil azali tu khabar. Kebahagiaan, kemenangan bagi orang yang bahagia di sisi Allah pada azali. Apa makna? Ai muqaddarun fil azali, ditakdirkan pada azali. Fauzu sa'idu indahu muqaddarun fil azali. India ni dengan mana ilmi. Kaza ai kasain asyaki. Apa maksud? Muqaddarun fil azali. Summa lam yantakil, kemudian tak berpindah. Tapi nak baca dia yantakili. Kalau tidak tak cukup wazan. Fauzus sa'idi indahu fil azali kaza syaki summa lam yantakili. Kita nak baca kaza syaki summa lam yantakil. Jadi gila. Kaza syaki summa lam yantakili, tak berpindah. Begitu juga syaki lam yantakili. Domain dalam yantakili tu ada domain tu. Domain nak kili pada sa'id kalau syaki. Kalau kembali pada syaki dikenal lam yantakila. Kalau kembali kepada syaki, sa'id berpindah kah? Kalau kembali pada sa'id, syaki berpindah? Tak berpindah. Ini lam yantakil ai kullu wahidin minhuma. Domain kepada kullun. Yani fauzus sa'id kaza syaki lam yantakil ai lam yatahawwal kullu wahidin minas sa'id wa syaki. Takkan berpindah. Apa maksud? Tetap macam tu. Tak berpindah daripada azali pada ilmu Allah SWT. Lam yantakil takkan bertukar lagi. Lam yantakil takkan bertukar. Itu kalau qadha mubram lah, mu'allaq tu lagi. Sikit lagi. Habis. Wa indana lil abdi kasbun kulipa. Dan bagi kita ahli sunnah, ini dia panggil bimanzilatil istidrak, menepati istidrak. Bila kata Tuhan yang mencipta bagi hamba, habis tu usaha hamba. Kenapa? Itu panggil istidrak. Jadi wa indana ini ahli sunnah tulis hadza bimanzilati al istidrak. Ini menepati istidrak. Istidrak takut kita faham hak yang sebelumnya
pada hukum selepasnya sama dengan hukum sebelumnya. Itu istidrak. Baik. Bila kata semuanya Tuhan tentu pada azali, habis tu wa indana, tetapi, itu makna tetapi lakin. Indana lil abdi, bagi hamba. Maksud hamba ni kullu makhluk. Kasbun, ada kasbun, ada usaha. Kullifa, yang ditaklifkan dia hamba. Jadi dengan sebab kasbun itulah dia ditaklifkan. Alif pada kullifa, alif lil itlaq. Tapi walaupun kasbun, walam yakun muassiran, dan tidaklah ia hamba muassiran, memberi bekah pada usaha dia. Ini dia panggil PL ikhtiari. Ini lam yakun lil abdi ta'sirun bi zalikal fi'li al ikhtiyari. Hamba tu tidak memberi bekah pada perbuatan ikhtiyari. Dia ni ikhtiar lain, perbuatan ikhtiar. Perbuatan ikhtiari tu memang Tuhan buat. Tapi ikhtiar tu tak ada. Sebab dia amrul itibari, nama saja. Tu orang duk pergi tukar fi'lul ikhtiyari dengan ikhtiar. Walam yakun muassiran, dan tapi hamba tidak memberikan fal ta'rifa, maka hendaklah kamu kenal. Okey. Fal ta'rifa tu alif tukar daripada nun taukid khafifah ni fal ta'rifan, maka hendaklah kamu tahu. Alif tu bukan alif itlaq, alif munqalabah anit nun taukid al khafifah. Ada nuskah bihi walakin la yu'assir ta'rifa, yang ni walam yakun mu'assirun fal ta'rifa sama. Ada nuskah bihi walakin la yu'assir ta'rifa. Dia kalau ikhtiar ni Tuhan buat, tak panggil ikhtiar. Banyak orang bening. Kalau kita ikhtiar makhluk Tuhan buat. Jadi kenapa nama dia ikhtiar? Kenapa tak panggil fi'lullah? Kenapa dia panggil ikhtiar? Itu nak beritahu kita, ikhtiar tu tidak ada sangkut dengan kudrat. Tak ada sangkut dengan kudrat. Kalau ikhtiar tu kita kata wujudi. Jadi kenapa disandarkan ikhtiar kepada hamba? Nak beritahu kata apa? Ikhtiar tu sengeleng dia bagi. Nak dan mau, cenderung hati dan menghendaki. Ini semua takluk. Takluk ni bukan ada. Menghendaki, mau, nak. Benda ni oleh kerana tidak sangkut dengan kudrat, sebab dia amrul itibari, maka tak dinisbah kepada Tuhan. Maka dia tak panggil fi'lullah. Dia panggil ikhtiar. Kenapa dia panggil ikhtiar? Sebab benda ni walaupun tidak ada kaitan dengan kudrat, tetapi dia ada kaitan dengan perbuatan manusia, dengan manusia. Sebab contoh anak duk tumbuh ni, siapa yang duk gerak? Anak. Bukan Allah gerak. Anak duk gerak. Tapi gerak tu dia bukan ada. Dia bukan ada. Yang gerak tu tangan. Tangan gerak, bukan gerak tangan. Tangan gerak tu hidup cerita. Tangan gerak dengan tangan gerak tangan. Gerak ni amrul itibari, tidak ada khilaf. Jangan duk ambil kau yang tidak muktabar. Gerak diam, himpun pisah, itu amrul itibari. Bila anda kata gerak tangan, siapa cipta? Tak ada siapa cipta. Tapi yang gerak tu tangan, siapa? Tangan anak. Maka ikhtiar anak nama dia. Ikhtiar anak. Dan kudrat daripada anak yang Tuhan bagi boleh gerak, maka dia panggil perbuatan ikhtiari. Tangan duk gerak tu memang Tuhan. Tangan gerak tu Tuhan. Gerak tangan duk cerita gerak. Bukan duk cerita mutaharrik. Mutaharrik tu ni. Ni. Tangan sekali gerak. Lepas tu kadang-kadang ulama mengitlaq gerak tu dengan mana? Ma hasala bil masdar. Apa dia? Ni. Mutaharrik, taharruk dia panggil. Itu orang duduk beza. Harakat dan sukun. Kita tengok dekat harakat dia. Harakat. Bukan tangan, harakat. Ada ke tak? Tak ada. Tapi oleh kerana dia tak ada, maka okey, tangan siapa yang gerak? Tangan anak. Maka dinisbah tu kepada anak. Maka dibangsakan ikhtiar sengaja itu kepada hamba. Sebab apa? Anak yang gerak. Takkan dinisbah kepada kambing pula. Nisbah kepada karim pula. Sedangkan anak yang buat. Dan nak nisbah dekat Tuhan tak boleh. Kalau kat Tuhan yang buat, maka itu fi'lun, dia tak panggil ikhtiar. Dia tak panggil ikhtiar. Dia panggil fi'lun. Kenapa pula ikhtiar tu dipanggil ikhtiar? Kenapa tak dipanggil dengan fi'lullah? Sebab ikhtiar tu bukan wujudi. Dia tak ada, dia bukan muta'alaq bagi kudrat. Kalau maju usaha li dahsyat, syargawi, syargawi usaha dengan mana ta'alluqul kudrah. Ta'alluq tu amrul itibari, dia tidak ada kena mengena dengan kudrat Tuhan. Dia macam tu bukan makhluk Allah.
Jadi kita takut. Jadi duk takut. Benda tak ada. Apa kita kata Tuhan buat? Benda tak ada. Dia kala benda ada, Tuhan tak buat tu salah. Benda tak ada, Tuhan buat. Kita nak bagi Tuhan buat. Apa kita yang membayangkan, kemudian kita kata Tuhan buat. Tak boleh. Sebab tu ada di salah kita. Sebab pertamanya muqaranah, menyertai. Dan pertama sekali ada qasad, mau. Itu dia punya ikhtiar. Baqarah kata condong hati, mau dan nak. Bila mau ni tu ambil itibari. Ta'alluq nak. Jangan duk cerita di murad, jangan duk cerita di murid. Cerita di iradah. Iradah di mana? Masdari, nak dan menghendaki, mau. Ni duk pergi ke murad, duk pergi ke murid. Yang murid tu Allah. Yang murad tu kita. Ni duk cerita iradah, mutlaqul iradah. Jadi oleh kerana ada sangkut dengan kita, maka dikatakan kita di nisbah. Dia amutibari ni Tuhan tak buat, kita pun tak buat. Yang duk kata nak gerak tu memang Tuhan tak buat, tapi kita yang buat dah. Ikhtiar pun kita buat. Cuma mai daripada kita. Dia mai daripada kita. Beramutibari bila Tuhan tak buat, kita pun bukan kita buat jugalah. Kita lagi tak buat lah. Tu dan kita sebut banyak. Ana tanda pula labak dah kita. Cuma dia nisbah kepada kita sebab dia datang daripada kita. Mai daripada kudrat kita. Lahir daripada kemahuan kita. Mau ketika tu kita duk cerita Tuhan tentu tak ada, bukan kita duk bincang Tuhan tentu tak tentu. Tu memang Tuhan tentu sediakanlah, tak bincang, jangan duk pergi ambil. Dia panggil maqam. Dia panggil ainul hakikah, pitak dekat ainul syariah. Jangan. Sebab tu bab usaha ikhtiar ni, ulama kata jangan bincang lah. Ulama sini kata. Sehingga mereka kata apa? Usaha ikhtiar ni lebih tersembunyi daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Lebih akhtar. Sebab macam-macam perbincangan tak usaha ikhtiar. Tapi kita nak bincang. Bincang pula dalam Facebook. Hak dengar siapa pun tak erti. Hak dengar tak erti. Pakai duk bahas tak kira lah sama dia. Lah. Ana senang tanya. Usaha tu apa dia? Usahanya apa dia? Apa usaha? Dah kata ikhtiar makhluk Tuhan juga wujudi. Tak nak tanya ikhtiar tu apa? Dan kasbun tu apa? Okey, kenapa nama dia ikhtiar? Kenapa nama dia kasbun? Pertama nak tanya, ikhtiar tu apa? Datangkan takrif. Kemudian nak tanya, kenapa nama dia ikhtiar? Kenapa tak nisbah kepada Tuhan? Kenapa nisbah kepada kita? Di sini mula nak kena ambil tibari. Sebab apa? Kalau Tuhan yang buat, tak nama ikhtiar lah. Kenapa nama dia ikhtiar? Kenapa hak ni nama ikhtiar? Dan okey, usaha apa dia? Dan usaha tu mana? Dan kenapa ini dia panggil usaha? Kenapa ini dia tak panggil pe'lun? Dia panggil kasbun. Kenapa ini dia tak panggil pe'lun? Dia panggil ikhtiarun. Cuba hampa jawab dulu tu. Duk bahas usaha tak tahu. Duk bahas punya tinggi sampai usaha tak tahu. Apa usaha dia tak tahu. Dah usaha tu wujudi. Ada Tuhan boleh jadi. Dah Tuhan boleh jadi. Tak nama ikhtiar. Nama dia pe'lun. Kalau kasbun Tuhan boleh jadi. Pe'lun nama dia bukan kasbun. Kenapa nama dia kasbun? Kenapa nama ikhtiarun? Kenapa dinisbah kepada kita? Kalau Tuhan buat, nisbah kat Tuhan lah. Ikhtiar tu kalau Tuhan buat, nisbah kat Tuhan lah. Kenapa nisbah kat hamba? Maknanya ada satu benda yang tak kena. Tak kena tu benda? Mau. Dan muqaranah. Ini nama gerak tangan. Bukan tangan. Gerak. Itu muqaranah. Kadang kita boleh sembang, tapi kita tak tahu benda. Kita nak tatbik tak erti. Itu banyak orang sembang dalam Facebook. Praktikal. Tabuk. Tapi tatbik hang cuba mengajar. Aku nak tanya hang mengajar dia. Asalkan sangat Maturidi, menjumhur Maturidi, ada Amutibari, Tuhan buat begini. Aku nak tanya, ni hang nak mengajar orang macam mana? Hang nak mengajar orang macam mana? Mau duk cerita ini dah lah ni. Tanya nak murid, faham tak? Tak faham. Itu guru dia hurai, dia berlabuk sekali. Dia fokus tu. Dia tak pergi mana-mana. Dia terus bang. Ni kita nak berhenti. Sini.
Dan di sisi kita, bagi si hamba itu usaha yang diberati. Bagi hamba tu usaha tu ikhtiar. Dan usaha itu muqaranah. Datang usaha diberi ikhtiar. Yang diberati, apa yang diberati? Yang dibebankan, yang ditaklifkan akan dia. Dan tidak ada mau dibekah ia. Maka hendaklah kamu ketahui ni fal ta'rifa. Falaisa majburan wala ikhtiyara. Kita berhenti dekat. Falaisa majburan wala ikhtiyara. Macam itu. Nanti faham maghrib kan? Tujuh setengah sampai 9 faham maghrib nanti faham maghrib pula. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat faham, dan insya-Allah kita dapat selesaikan khatamkan kita ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihamdin yuwafi ni'amika mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'adl bikati wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma al-khaifin wa inamatal mukhbitin wa ikhlasul mumkinin wa syukra sabirin wa tawbata siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.